Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu dari SK Taman Seriwang, pelajar-pelajar tahun 6. Okey, kita akan teruskan dengan pembelajaran TMK kita untuk minggu yang seterusnya lah, minggu ni. Okey, so hari ini kita akan tengok paparan ataupun interface ataupun kita panggil sebagai paparan antarmuka yang terdapat pada aplikasi Scratch. Okey, untuk kamu cikgu gunakan ataupun cikgu naklah kamu kalau boleh kita install Scratch Junior. Kita muat turun daripada Google Play Store Scratch Junior yang lebih mudah, yang senang kamu akses dengan menggunakan telefon bimbit kamu. Kalau nak ikutkan, ada banyak sebenarnya Scratch ni, di laman web pun ada dalam versi online, kamu boleh download juga dalam versi offline. Tapi itu cikgu rasa agak sikit menyukarkan kamu lah kepada yang tidak ada laptop, komputer dan sebagainya. So cikgu ambil inisiatif kita gunakan yang Scratch Junior ni. Okey, lebih kurang sama aja dia punya tu. Okey, dan ini cikgu rasa dia lebih mudah lah untuk kamu. Okey, so kita teruskan. Okey, ini adalah paparan pertama apabila kamu membuka Scratch Junior ni. Okey, so untuk kita memulakan projek, kamu tekan pada gambar rumah tu. Okey, cikgu tekan. Okey, so ini paparan yang pertama. Okey, kalau kamu tengok kosong sebab kamu tak buat apa-apa lagi pun. Kamu tidak memulakan apa-apa projek ataupun aktiviti yang menggunakan Scratch Junior ni. Okey, so bagaimana kita nak memulakannya? Okey, kamu tengok pada lambang tambah di situ. Okey, kamu klik di situ. Okey, simbol tambah. Okey. Okey, ini adalah paparan pertama. Paparan pertama yang kamu dapat lihat. Okey. So kita akan tengok satu persatu apakah dia punya feature-feature yang ada dalam ni, dalam Scratch Junior, dan juga dia punya paparan antarmuka dia lah, dia punya interface dia ni. Okey, untuk Scratch, aplikasi Scratch Junior ni. Okey, kita tengok yang pertama, nombor 1, kita tengok pada gambar rumah. Kita tengok sebelah atas, sebelah kiri dulu. Okey, atas kan tu gambar rumah tu, itu adalah save. Apabila kamu membuat sesuatu projek, okey, dia akan menyimpan projek semasa yang kamu lakukan dan akan keluar ke laman utama. Okey, contoh cikgu tekan. Okey, sekarang ni kosong lah pasal kamu tak ada buat apa-apa projek. Kalau kamu dah buat sedikit, kamu dah buat sikit projek kamu tu, dia akan keluar di sinilah. Okey, cikgu patah balik ke sana tadi. Okey, seterusnya yang nombor 2. Okey, kita tengok kotak besar di tengah tu. Okey, kotak besar di tengah tu kita panggil dia sebagai stage. Okey, stage. Okey, stage tu apa fungsi dia? Okey, di sinilah tindakan berlaku dalam projek. Apa saja yang kamu buat berlaku dalam stage ni. Untuk memadamkan watak, klik dan tahan dalam masa yang lama untuk memadamkan karakter atau watak. Okey, sekiranya kamu tengok di tengah ni ada gambar kucing ni kan. Okey, katakanlah kamu nak padam dia, kamu tekan lama, nampak dia akan keluar tanda pangkah tu, kamu boleh padam lah. Okey, cikgu ulang balik. Okey, sekiranya kamu nak padam lah, kalau tak padam pun tak apa. Okey. Okey, biarkan gambar kucing tu di sini. Okey, so bahagian kotak di tengah tu kita namakan dia sebagai stage. Okey, seterusnya nombor 3, presentation mode. Okey, yang atas tu presentation mode. Dia apa fungsi dia? Ia meluaskan pentas ke skrin penuh. Okey, sekarang kamu tengok dia kecil kan? Okey, so kita nak tengok dia full screen. Kita tekan di sini presentation mode. Okey, dia akan besar lah. So bila kamu nak kembali, kamu tekan di mana? Okey, tekan balik yang sebelah kiri atas tu. Okey, kamu tekan di sini. Okey, baik. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, grid. Apa itu grid? Okey, yang keempat ni grid. Grid tu adalah membuka dan menutup grid untuk koordinat X dan Y. Okey, contohlah kamu nak buat sesuatu projek, kamu tak tahu berapa langkah dia akan bergerak ke depan. Okey, kamu pasang grid ni, kamu klik pada grid ni. Okey, nampak? Okey, sekarang kamu tengok koordinat kucing tu di mana? Okey, di bahagian X dia berada di mana? 7. Yang di bahagian Y dia berada di 10. Nampak? Kita boleh gerakkan. Okey, kita tahu berapa langkah. Contohlah katakan kucing ni ada di sini. So kita nak bergerak ke depan. Okey, bila kita buat projek nanti kita nak bergerak ke depan, kita boleh kira grid tu berapa banyak dia bergerak ke depan. So kita boleh tahulah okey, berapa banyak langkah untuk ke depan. Okey.
Cikgu padam balik grid ni. Okey, kosong kucing ni kembalikan ke tengah. Okey, seterusnya yang kelima adalah change background. Okey, yang kelima tu adalah change background. Itu kamu boleh memilih atau mewujudkan latar untuk pentas. Sekarang ni kalau kamu tengok di pentas tu kosong kan. So kamu ambil klik pada change background tu. Sini. Okey, contohlah cikgu ambil satu gambar. Okey, yang ni gambar ni. Okey, bila dah sudah, kita tekan ke atas sebelah kanan tu ada lambang right tu kan. Okey, yang ini. Okey, dah tukar, dah cantik. Okey, okey, tu fungsi yang kelima, change background. Okey, yang seterusnya yang keenam. Okey, sebelah dia tu ialah add text. Okey, add text, apa dia guna dia? Okey, digunakan untuk menulis tajuk dan label di atas pentas. Contohlah okay, kamu tulis kucing, contoh kucing. Okey, kamu tulis dan kamu okey, selesai. Okey, contohlah okey, ini kamu boleh besar. Okey, itu tulisan yang nak besarkan nak kecil kamu boleh. Alright. Okey okey, contoh. Okey, selesai. Okey. Seterusnya yang ketujuh, reset karakter. Okey, menetapkan semula watak ke posisi permulaan mereka di atas pentas. Okey, contohlah sekarang ni kucing ni. Okey, sekarang kucing ni cikgu gerakkan. Katakan kucing cikgu letak kat sini. So bila kamu nak buat balik projek, kamu nak letakkan kucing tu dalam keadaan asal, kamu klik saja di bahagian reset karakter tu, yang ni. Okey. Oh, kita belum buat lagi lah. Kalau ni dia akan bergerak ke sini. Nanti cikgu akan tunjukkan kat kamu. Okey. Okey, bagi contoh. Oh, kita tak buat lagi dia punya pergerakan dah. Okey, nanti cikgu tunjuk. Okey. Seterusnya yang ke-8 adalah green flag. Okey, yang ke-8 ni green flag, memulakan semua skrip pengaturcaraan yang bermula dengan blok start on green flag dengan klik di sini. Okey, yang gambar bendera hijau tu. So apabila kamu klik di situ, katakan kamu gunakan skrip, kamu masukkan skrip di situ, dan nanti bila kamu nak mulakan sesuatu projek kamu tu, kucing tu bergerak ke mana dan sebagainya, kamu kena tekan green flag tu lah untuk menggerakkan objek. Okey, seterusnya yang ke-9. Okey, kita tengok dekat sebelah atas tu. Okey, itu adalah pages. Okey, katakanlah kamu nak tambah page baru. Okey, cuba klik di sini, tambah ni. Okey, nampak page baru tu dia naik page yang kedua lah kan. Okey, cikgu padam kalau nak tambah page baru lah. Okey, cikgu padam. Ingat, apabila setiap kali kita nak padam, kita tekan lama pada bahagian tersebut, dan bila dia bergerak tu ada lambang pangkah tu, kita boleh padam dia. Okey. Okey, seterusnya yang ke-10, project information, menukar tajuk projek dan melihat bila projek itu dibuat. Okey, yang atas kuning kecil kat atas ni. Okey, contoh nampak tu projek 1. Okey, contoh kamu nak tukar nama projek kamu ni yang kamu nak buat ni kan, tukarlah apa-apa pun, contohlah katakan okey, projek sekolah, contoh. Okey, contohlah okey, kamu tekan sini tambah. Okey, selesai. Itu adalah kamu punya projek lah. Kamu nak save nanti dia akan keluar nama projek sekolah tu lah. Okey, seterusnya yang ke-11. Okey, undo dan redo. Yang ni, yang sebelah sini ni, katakanlah kamu dah buat. Okey, tiba-tiba kamu tersilap, kamu boleh patah balik lah menggunakan button di sini lah. Button patah balik tu undo dan redo. Okey, seterusnya yang ke-12. Okey, contohlah cikgu ambil satu ni. Okey, cikgu letakkan kat sini. Okey, kuning ni cikgu ambil. Okey, contohlah Okey, cikgu ambil satu ni, dia pusing. Contoh, okey, contohlah Okey, so yang 12 dengan 13 tu apa dia? Okey, itu adalah programming script. Ia mencantumkan blok bersama-sama untuk membuat skrip pengaturcaraan dan memberitahu watak apa yang harus dilakukan. Okey, kita tengok kat sini ada gambar kucing kan. Okey, kucing kat sini. Okey, so kucing saja. Okey, contohlah kita ambil ni. Okey, nampak dia bergerak. Okey, kita terklik di sini, dia bergerak. Sini bergerak dan bergerak. Okey. Okey, tu skrip tu sedang berjalan lah, sedang berfungsi. Okey, seterusnya 14. Okey, itu adalah blok pallets. Okey, yang ke-14 tu blok pallets. Okey, yang ini. Okey, apa yang berlaku, contoh kita ambil yang warna kuning ni. Okey,
Apa yang ada dalam warna kuning ni dan warna biru. Sekali cikgu ceritakan apa maksud warna-warna ni. Okey, ini seterusnya, yang ini. Okey, apa yang berlaku di situ, itu kita namakan dia sebagai block palettes. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya, 15. Okey, yang ini ni. Okey, yang ini, apakah ini? Okey, 15 ni adalah block categories. Ada banyak kategori, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, setiap satu tu ada fungsi-fungsi yang tertentu lah. Okey. Okey, macam kuning ni kita namakan dia sebagai triggering block. Okey, yang warna biru ni motion. Okey, motion block, pergerakan. Motion tu pergerakan. Okey, untuk yang warna apa ni, warna purple ni, warna ungu ni looks. Okey, kita nak apa, kucing tu jadi kecil ke jadi besar, kita boleh adjust di sini. Okey, lepas tu untuk yang warna hijau ni adalah sounds. Okey, kita nak membunyikan apa saja dalam kita punya persembahan kita atau projek kita. Okey, seterusnya yang warna oranye ni adalah jingga, ni adalah control. Okey, seterusnya yang merah ni adalah end blocks. Okey. Okey. Dapat di situ kan? Okey, selepas itu yang ke-16, yang last kali adalah bahagian characters. Okey, characters apa yang kita gunakan dalam kita punya persembahan kita. Kalau dalam gambar ni sekarang ni ataupun dalam projek kamu sekarang ni ada gambar kucing kan? Okey, so gambar kucing tu adalah dia punya characters lah. Kita boleh tukar tak kucing ni kepada benda lain? Okey, sebenarnya boleh. Kita boleh menukar karakter ni. Kita nak gunakan objek ke, kita nak gunakan kenderaan ke, kita nak gunakan haiwan dan sebagainya, boleh. Okey, kita tekan saja di bahagian tambah ni. Okey, nampak ada banyak karakter yang kita boleh gunakan. Ada banyak karakter yang kita boleh gunakan. Okey. Okey, dapat Okey, contohlah kita nak gunakan tadi kucing kan. Okay, kita nak ambil yang kedua, arnab contohnya. Okey, kita klik pada arnab. Okey, sekarang ni dah ada dua karakter. Satu kucing dan satu arnab. Okey, nampak? Sini bila kita klik di gambar arnab, di bawah tu akan tukar gambar arnab. Kalau kita lukis, kita tekan di gambar kucing, karakter kucing tu yang akan bergerak. Okey. Boleh Okey, dapat. Okey. Alright. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk cikgu punya penerangan tentang paparan antara muka bagi Scratch. Okey, apa yang berada dalam Scratch ni. Okey, cikgu harap kamu semua faham. So selepas ni kita akan cuba buat satu projek yang mudah lah. Yang mudah untuk kamu dapat explore ataupun kamu dapat teroka aplikasi Scratch ni. Okey, kita akan buat satu persatu supaya kamu lebih faham dan kamu lebih memahamilah apa yang cikgu ajar dan kamu dapat melakukannya. Kamu dapat buat. Itu yang paling penting, kamu dapat buat. Okey, nanti cikgu akan tinggalkan satu tugasan untuk kamu buat tugasan yang mudah, yang simple untuk kamu ataupun untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.